Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua pelajar-pelajar Ustaz kelas 3 Ibnu Sina. Hari ini bersama dengan Ustaz Taufik, kita akan ulang kaji pelajaran subjek akhlak bab 4, iaitu sikap bertanggungjawab. Sebelum kita sambung ataupun meneruskan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan untuk membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang bab sikap bertanggungjawab. Tapi sebelum itu, perlu kita tahu apakah pengertian tanggungjawab. Tanggungjawab ialah tugas dan kewajipan yang perlu dipikul atau dilakukan oleh seseorang. Amanah juga merupakan satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Orang yang diberi tanggungjawab wajib menjalankan tugasnya. Dengar tu. Orang yang diberi tanggungjawab hukumnya wajib. Wajib untuk menjalankan tugasnya. Baik murid-murid Ustaz yang disayangi sekalian. Murid-murid Ustaz tahu atau tidak, apakah tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh setiap orang Islam yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Tahu atau tak? Mari Ustaz terangkan. Inilah antara tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang Islam. Yang pertama, tanggungjawab kita kepada Allah. Macam mana cara nak jalankan tanggungjawab itu kepada Allah? Iaitu dengan cara mentauhidkan dan beribadat kepadanya, serta melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Tanggungjawab kita kepada Allah. Kita kena pastikan yang kita mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Iaitu kita mengesakan Allah. Kita meyakini bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Allah itulah yang Maha Esa. Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah. Jadi sebagai hamba Allah, kita perlu beribadat kepadanya, kita perlu menyembah Allah Ta'ala, kita perlu melakukan segala apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Contohnya seperti solat. Itu salah satu daripada suruhan Allah. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, perlu kita menjalankan tanggungjawab kita dengan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Dan yang kedua, tanggungjawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita naik saksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi Allah dan pesuruh Allah. Jadi bila kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, jadi kita perlulah mencintai Rasulullah. Kita perlu mengikuti Rasulullah dengan cara kita mengikuti segala sunnah Nabi dan mengamalkan segala apa yang Nabi ajar. Satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnahnya dan mengamalkan apa yang telah diajarnya. Yang ketiga, tanggungjawab kita terhadap agama Islam. Tanggungjawab kita terhadap agama Islam. Sebagai orang Islam, kita perlulah mengamalkan ajaran Islam dan tidak melanggar hukumnya, serta perlu melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Jadi kita yang mengaku sebagai seorang Muslim, seorang Islam, orang yang beriman, perlulah kita mengamalkan ajaran Islam, perlulah kita mempelajari
ajaran Islam. Supaya apa? Supaya kita tahu segala hukum, segala apa yang boleh, segala apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang Islam, dan perlu kita laksanakan rukun iman dan rukun Islam. Kerana itulah rukun yang utama sebagai seorang Islam. Yang keempat, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri. Macam mana nak jalankan tanggungjawab terhadap diri sendiri? Iaitu dengan menjaga keselamatan diri dan kewarasan akal fikiran, serta melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan menjauhi perkara sia-sia. Kalau kita sayang dengan diri kita, sayang dengan diri kita yang Allah Ta'ala dah ciptakan diri kita ni sempurna. Perlulah kita jaga keselamatan diri kita. Jangan kita buat sesuatu perkara yang sia-sia yang boleh merosakkan diri kita. Ingat tu ya murid-murid. Tanggungjawab yang seterusnya. Yang kelima, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Sebagai seorang anak, janganlah kita lupa ya untuk melaksanakan tanggungjawab kita terhadap ibu bapa kita. Patuh dan taat pada suruhan mereka dan berbakti sentiasa kepada kedua-dua orang tua kita. Kalau kita sayang dengan kedua orang tua kita, sayang dengan ibu bapa kita, perlulah kita dengar apa yang ibu bapa kita suruh. Perlulah kita hormat mereka sebagai orang tua kita. Dan perlulah kita bantu menolong mereka. Tanggungjawab yang seterusnya, yang terakhir, yang keenam, tanggungjawab terhadap negara. Kita sebagai rakyat Malaysia, pasti kita sayang dengan negara kita Malaysia. Macam mana nak jalankan tanggungjawab sebagai seorang rakyat yang mencintai negaranya, menghormati undang-undang serta mematuhi rukun negara dan menjadi warga negara yang baik. Hormatilah undang-undang negara kita, apa yang negara kita dah tetapkan. Kalau macam sekarang ni, patuhilah SOP. Kerajaan kita dah pesankan, jaga jarak, jaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat melawan, dapat menghindarkan diri kita daripada wabak ataupun virus COVID-19. Itu salah satu daripada undang-undang negara kita. Kalau kita sayang dengan negara kita, cinta dengan negara kita, perlulah kita patuh segala undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita. Yang seterusnya, tanggungjawab di rumah. Dekat rumah pun ada tanggungjawab. Iya, murid-murid, dekat rumah pun ada tanggungjawab. Sebagai seorang manusia, kita mesti mempunyai tanggungjawab tertentu yang perlu kita laksanakan di rumah. Antara tanggungjawab tersebut, yang pertama, melaksanakan semua kewajipan Allah. Walaupun di rumah, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala pesan, perlu kita laksanakan semua. Solat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala, hormati ibu bapa, dan tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang kita daripada kita melakukannya. Yang kedua, menghormati, menyayangi, dan memuliakan kedua ibu bapa kita. Di rumah, ibu bapa kita inilah yang menjaga kita, yang menyayangi kita, yang menemani kita, yang memberi kita makan, yang memberi kita pakai, yang memberi kita minum, yang memberi kita tempat tinggal, yang menyekolahkan kita, yang menghantar kita ke sekolah. Jadi kita sebagai anak perlulah memuliakan mereka, perlulah menghormati mereka, perlulah sayang kepada mereka, perlulah kita bantu mereka. Kerana apa? Kerana kedua ibu bapa kita itulah yang banyak bersusah payah untuk kita. Jadi, salah satu cara untuk kita balas jasa mereka adalah dengan menunjukkan akhlak yang baik, mendoakan mereka. Itu antara cara macam mana kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, tanggungjawab di rumah, menjaga perhubungan silaturahim sesama ahli keluarga. Menjaga hubungan silaturahim
antara adik-beradik, abang dengan adik, kakak dengan abang. Jangan sesekali kita bergaduh, kita bertengkar. Perkara-perkara itu akan menyebabkan hubungan kita sesama ahli keluarga akan jadi jauh. Dan syaitan amat suka dengan mereka yang selalu bergaduh sesama ahli keluarga. Kerana syaitan amat tidak suka kalau melihat satu keluarga itu hidup dalam keadaan yang bahagia dan aman. Jadi syaitan akan suka untuk menghasut kita supaya kita bercerai-berai, supaya kita bergaduh sesama ahli keluarga kita. Itu adalah kesukaan syaitan. Tanggungjawab yang seterusnya yang keempat di rumah, sayang menyayangi dan hormat menghormati antara adik-beradik. Adik-beradik, abang adik, yang tua sayangi yang muda dan yang muda hormati yang tua. Itulah pesan Nabi SAW. Adik hormat kakak, abang sayang adik. Tanggungjawab yang seterusnya di rumah. Yang kelima, tolong menolong dan bantu-membantu melakukan kerja-kerja di rumah. Bantulah ibu di dapur. Bantulah ayah di rumah. Walaupun kita masih kecil, masih muda, kita perlu bantu mereka kerana mereka banyak membantu kita. Untuk meringankan kerja-kerja mereka, perlulah kita membantu mereka. Yang keenam, menjaga nama baik dan maruah keluarga dengan menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh ibu bapa. Sebagai anak, kita membawa nama ibu dan bapa kita. Kita membawa nama keluarga kita. Oleh itu, perlulah kita jaga nama baik mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jangan sesekali kita melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang boleh memalukan nama mereka, yang boleh menyebabkan ibu bapa kita kecewa dengan kita. Yang ketujuh, saling ingat mengingati dan nasihat menasihati antara satu sama lain. Ibu bapa menasihati anak dan anak pula menasihati ibu bapa. Abang menasihati adik, kakak menasihati abang, adik menasihati abang. Itulah kehidupan. Kerana apa? Kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam, perlulah kita mengingatkan antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana kita ini adalah manusia. Manusia yang tidaklah daripada melakukan kesalahan. Oleh itu perlulah kita saling saling mengingatkan antara satu sama lain. Yang ke-8, menjaga keselamatan di rumah dan keselamatan ahli keluarga. Tanggungjawab di rumah. Perlu kita pastikan segala keselamatan ahli dalam rumah kita. Pastikan pintu sentiasa berkunci. Sebelum kita tidur, pastikan semua pintu dah tutup, tingkap dah tutup, pintu belakang, pintu depan semua dah tutup. Nak elakkan daripada dimasuki pencuri. Pastikan pintu pagar pun ditutup. Pastikan segala bentuk keselamatan itu kita jaga supaya apa, dapat kita mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Apakah kebaikan kalau kita bertanggungjawab di dalam rumah kita? Yang pertama, kebaikan yang kita dapat menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan baik. Yang kedua, dapat melahirkan keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Yang ketiga, dapat mengeratkan hubungan dengan penuh kasih sayang antara ahli keluarga kita. Yang keempat, menjaga keselamatan keluarga. Terjamin keselamatan keluarga. Yang kelima, memelihara nama baik keluarga. Dapatlah kita menjaga nama baik keluarga kita dengan sebab kita bertanggungjawab di dalam rumah. Yang keenam, dapat hidup cemerlang dan berjaya. Itulah antara kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat apabila kita bertanggungjawab di rumah.
Tanggungjawab yang seterusnya adalah tanggungjawab di sekolah. Kita sebagai seorang murid di sekolah, kita perlu bertanggungjawab melakukan tugas-tugas yang sepatutnya dilakukan oleh seorang murid. Antara tanggungjawab tersebut ialah hadir ke sekolah setiap hari. Setiap hari kena hadir ke sekolah. Jangan sekali-kali kita ponteng sekolah, tak datang ke sekolah tanpa alasan yang munasabah. Yang kedua, menepati masa persekolahan dan mengikuti waktu setiap mata pelajaran. Sekolah mula pukul 7.30. Pastikan kita datang pukul 7.30 ataupun sebelum 7.30. Jangan sampai kita lambat datang ke sekolah pukul 8. Yang seterusnya, belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu tanggungjawab kita yang utama sebagai pelajar. Belajar bersungguh-sungguh. Jangan main-main ketika belajar. Yang seterusnya, mematuhi peraturan disiplin sekolah. Jangan langgar peraturan sekolah. Jangan buat cikgu marah sampai cikgu rotan semua murid-murid. Sebab melanggar peraturan sekolah. Tunjukkan akhlak budi pekerti yang baik sebagai seorang pelajar. Tanggungjawab yang seterusnya di sekolah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Pastikan kelas kita sentiasa bersih, sekolah kita bersih. Kalau kita nampak sampah, kutip tanpa menunggu cikgu suruh kutip sampah tersebut. Otomatis nampak sampah terus kita ambil dan buang ke dalam tong sampah. Yang seterusnya, menjaga harta benda sekolah seperti kerusi, meja, papan tulis, tandas, menjaga makmal komputer dan sebagainya. Jagalah harta benda sekolah. Anggaplah harta benda sekolah, kerusi, meja, itu semua macam harta kita sendiri. Macam harta kita dalam rumah. Jaga dengan baik. Jangan rosakkan barang-barang sekolah. Tanggungjawab yang seterusnya, menjaga nama baik sekolah dan mendengar nasihat guru. Jagalah nama baik sekolah. Jagalah nama baik Mahat Tahfiz Darul Abasyir. Tunjukkan akhlak yang baik. Dengar semua nasihat daripada guru-guru kita. Tanggungjawab yang seterusnya, menghormati dan bekerja sama dengan semua kaki tangan. Hormat semua. Hormat guru. Hormat staf. Hormat ustaz. Hormat ustazah. Hormat pelajar-pelajar. Hormat semua yang ada di dalam sekolah tu. Perlu kita hormati semua kaki tangan yang ada di dalam sekolah kita. Itu merupakan tanggungjawab kita sebagai pelajar, perlu dilaksanakan ketika kita di sekolah. Kebaikan bertanggungjawab di sekolah. Yang pertama, murid dapat mendisiplinkan diri. Yang kedua, berjaya dan cemerlang dalam pelajaran. Kalau nak berjaya dan cemerlang dalam pelajaran, jadilah orang yang bertanggungjawab di sekolah. Yang ketiga, dapat mengharumkan nama sekolah. Dapatlah kita kenalkan nama sekolah kita, Mahat Tahfiz Darul Abasyir, di luar sana. Orang-orang di luar sana akan melihat sekolah kita, Mahat Tahfiz Darul Abasyir, sekolah yang baik, sekolah yang bagus. Sebab apa? Dapat melahirkan pelajar-pelajar, murid-murid yang sangat bertanggungjawab. Yang seterusnya, kebaikan. Disayangi dan dihormati guru dan rakan. Pasti orang yang bertanggungjawab akan disayangi, akan dihormati. Guru, bukan sahaja guru, kawan-kawan pun akan senang dengan dia. Kebaikan yang seterusnya, sekolah bersih, ceria dan cantik. Disebabkan apa? Disebabkan kita menjaga kebersihan, kita bertanggungjawab memastikan kelas dan sekolah kita bersih. So, sekolah kita akan bersih, ceria dan nampak cantik. Kebaikan yang seterusnya, dapat belajar dengan selesa. Kita dapat belajar di dalam kelas, belajar di sekolah dalam keadaan yang selesa, tenang, dalam keadaan yang kita rasa sejuk untuk kita belajar. Apakah akibat? Akibat kalau kita abaikan tanggungjawab di sekolah.
Yang pertama, murid tidak akan berdisiplin. Kita akan jadi pelajar yang tak berdisiplin kalau kita abaikan tanggungjawab di sekolah. Yang kedua, lemah dan gagal dalam pelajaran. Kita akan selalu gagal dalam pelajaran kita. Sebab apa? Kita selalu abaikan tanggungjawab kita di sekolah. Yang ketiga, nama baik sekolah tercemar. Nama baik sekolah kita akan tercemar. Orang akan pandang negatif terhadap sekolah kita. Yang keempat, masalah disiplin akan bertambah. Masalah disiplin. Maksudnya masalah dari segi sahsiah dan akhlak pelajar-pelajar akan bertambah buruk lagi disebabkan kita abaikan tanggungjawab ketika di sekolah. Yang kelima, sekolah kotor dan tidak ceria. Sekolah kita akan kelihatan kotor, banyak sampah, tidak ceria. Dan yang keenam, tidak dapat belajar dengan selesa. Dalam kelas kita akan rasa tak selesa untuk belajar. Tak sejuk, tak rasa nyaman ketika kita belajar di dalam kelas. Kesimpulannya, murid-murid, untuk pelajaran kali ini, untuk perkongsian kali ini, pastikan kita jadi murid pelajar yang bertanggungjawab. Jangan sesekali kita abaikan tanggungjawab kita di sekolah, tanggungjawab kita di rumah, dan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Tanggungjawab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, kepada diri kita sendiri, kepada ibu bapa dan kepada negara. Pastikan kita laksanakan semua tanggungjawab kita. Cukup sampai di sini saja perkongsian untuk kali ini. Kita akan sambung perkongsian dalam bab sikap bertanggungjawab ini di perkongsian yang akan datang. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.